Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yakra an ya'uda bil kufri kama yakrahu an yuqdzaba fin nar." Rawahul Bukhari. Maksudnya, tiga perkara yang apabila ada di dalam diri seseorang itu, ia dapat merasai kemanisan iman. Iaitu pertama, ia mencintai Allah dan Rasulnya, mengatasi cinta terhadap yang lain. Kedua, ia mengasihi seseorang tidak lain kecuali kerana Allah. Ketiga, ia benci untuk kembali kepada kekafiran, sebagaimana ia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Setelah kita dengar tadi, di akhir zaman banyak berlaku kekufuran. Belah pagi Islam, belah petang kafir, petang Islam, pagi kafir pula. Dan di zaman Nabi berlaku Ammar bin Yasir yang diseksa berucap dengan kalimah kufur kerana dipaksa. Allah Ta'ala memberi rukhsah, kemudahan, bahawa dia tetap beriman kerana hati dia beriman. Hadis ini menjelaskan lagi, barang siapa yang ada di dalam hati dia ketiga perkara ini, menandakan kemanisan iman masih ada dalam diri dia. Ada kemanisan dia. Macam gula ada manis, garam ada masin, lada ada pedas. Kalau gula tak ada manis, tak ada makna gula. Kalau garam tak ada masin, tidak ada makna garam. Begitulah lada tak ada pedas, saja-saja je. Tidak memberi makna yang sebenar. Di sana ada orang-orang Islam yang kita tengok dia ni teruk macam-macam, tetapi masih ada dalam hati dia kemanisan iman. Dengan sebab itu, kita jangan mudah-mudah tuding jari tunjuk mu kafir, mu kafir, mu kafir. Si anu kafir, si anu kafir, sebut nama lalu. Jangan, tak boleh. Yang boleh menentukan hukuman ini ialah hakim. Bukan sebarang hakim, hakim mahkamah Islam. Yang nak menjatuhkan hukuman terhadap orang-orang yang murtad. Beliau ada orang, dia dihukum, dia keluar daripada agama Islam. Dia buat cara terbuka. Maka wajib bagi kerajaan Islam kena bawa ke mahkamah. Kalau dia orang Islam. Kalau dia orang kafir dah, kita tak boleh paksa. Dia orang kafir. Kalau dia orang Islam, tiba-tiba dia mengaku dia bukan Islam, maka dibawa ke mahkamah, dibicarakan di mahkamah. Tanya dia betul-betul siasat. Siasat. Imam Malik kata kalau ada 100 hujah, 100 bukti, 99 bukti, tiba-tiba dia kafir, satu bukti saja diragukan dia kafir, tak boleh hukum kafir. Ini bukan mudah. Bukan pakai tunjuk-tunjuk gitu aja. Ni jangan buat mudah-mudah dalam masalah takfir ni. Kena jaga baik. Kan dia sebut dalam hadis, barang siapa mengkafirkan seseorang, kalau orang tu tak kafir, kafir balik ke dia. Nabi kata. Barang siapa tuduh orang kafir, mungkafir, orang tu tak kafir, kafir balik ke orang tu kata tu. Ini berat. Kerana hukuman kafir ni jinayah yang besar. Jinayah yang berat. Termasuk ulama mengatakan hukuman hudud. Setengah ulama kata hukum ta'zir, banyak mengatakan hukum hudud. Kesalahan keluar daripada agama Islam dibincang oleh ulama-ulama. Ada ulama mengatakan kalau sabit
Dia isytiharkan dia kafir sungguh, dijatuhkan hukuman mati, hukuman bunuh. Bukan mudah. Hukum kafir ni hukum bunuh, hukum dia. Ada ulama mengatakan dia beri peluang bertaubat 3 hari. Ada ulama mengatakan orang lelaki saya dihukum bunuh, perempuan tidak. Istitabah. Ada ulama mengatakan istitabah minta taubat 3 hari. Ada ulama mengatakan taubat seumur hidup. Ini tak boleh bunuh. Seumur hidup pujuk dia. Ada ulama mengatakan begitu. Ini khilaf agama dalam masalah hukum. Menunjukkan bahawa hukuman terhadap murtad ini adalah berat. Jangan kita buat mudah-mudah di antara satu sama lain. Ini kerja kerajaan. Kalau kerajaan dah buat kerja, kerajaan dah pakar. Kerajaan dah pakar. Kalau kerajaan Islam sungguh, mesti diambil berat dalam masalah agama ni. Kena faham betul-betul. Hadis ni mengatakan 3 perkara. Barang siapa yang ada salah satu dalam diri dia, menandakan kemanisan iman masih ada dalam diri dia. Yang pertama, Allah dan Rasul lebih kasih daripada yang lain. Dia kasih pada Allah dan Rasul lebih pada diri dia, keluarga dia, anak beranak dia, harta dia, pangkat dia. Allah dan Rasul paling dia kasih sekali. Ada orang yang kita tengok dia ni ahli maksiat, tetapi awak hina ke Allah, awak hina ke Rasul, tak boleh meleting dia. Meleting. Ni tanda kemanisan iman masih ada dalam diri dia. Jangan buat main. Yang kedua, dia kasih pada seseorang. Dia kasih pada saudara dia yang Islam kerana Allah dan Rasul. Dia kasih ke kawan dia. Bukan kawan dia tu kaya, kerana kawan dia tu berpangkat, kawan dia begini-begini, kerana kawan dia tu waris dia, keluarga dia, anak beranak dia. Tidak. Kasih kerana Allah dan Rasul, kerana Islam. Ini tanda kemanisan iman. Ada orang tu dia kata dia Islam, tapi dia bela anak dia, bela bini dia, bela keluarga dia. Kalau lawan Islam pun dia bela juga, pertahan juga lawan Islam pun. Ni jaga baik kemanisan iman dia tak dalam diri. Pasal apa dia anak kita, kesianglah dia. Dia ni ibu bapa kita, kesianglah dia. Nabi Ibrahim tinggal ayah dia kerana Allah. Ini dia contoh Nabi Ibrahim AS. Nabi Nuh, Nabi Lut tinggal isteri dia. Isteri dia mati kafir, tak boleh nak apa, tak boleh doa dah. Anak dia mati kafir, tak boleh nak apa. Ini contoh disebut dalam Quran. Disebut dalam Quran contoh. Isteri Fir'aun yang beriman putus dengan Fir'aun bila Fir'aun tu kafir. Tak ada. Ini dia. Ini dok kerana dia tu lelaki kita, dia ni anak kita, ibu bapa tak boleh lah jaga silaturahim dulu. Islam kena kediang. Kalau letak Islam kediang, apa nak? Ni. Banyak ayat-ayat Quran yang menyebut, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum ikhwan wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumha wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabba ilaikum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Katakanlah, jika sekiranya ayah kamu, sekiranya anak-anak kamu, adik-beradik kamu, sahabat handai kamu, harta benda perniagaan yang kamu takut rugi, rumah yang kamu sayang sangat, Tuhan kata, lebih kasih kepada Allah dan Rasul dan berjuang untuk jalannya, fatarabbasu, tunggu, Allah Ta'ala akan hukum kamu. Ini dia. Kita mesti kasih kepada Allah dan Rasul, kasih pada seseorang kerana Allah dan Rasul. Ini dia yang kedua. Yang ketiga, benci kepada kufur. Benci pada kufur sebagaimana benci kalau dicampur dalam api neraka. Ada orang tu dia bercakap buka-buka dalam bab Islam, kata mu kafir, meleting dia, marah. Ni dia marah, kata dia kafir, padahal dia buat tu terang-terang jadi kafir. Tetapi kerana kejahilan dia,
kebebalan dia melenting, marah. Ini menandakan halawatul iman masih ada dalam diri dia. Masih ada dalam diri dia. Ada orang yang macam ni. Ini urusan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kena faham. Dan sebab itu kita jangan mudah-mudah dalam menghukum masalah takfir ini. Cumanya kena jaga diri masing-masing. Jaga diri masing-masing daripada sifat-sifat yang menyebabkan jadi kafir. Kalau ada perkara menyebabkan orang tu jadi kafir, kena nasihat dia. Selamatkan dia. Kalau orang lemah air, wajib kena tolong. Ini lemah akidah, lemah agama, lagi wajib kena tolong. Kalau lemah air, sekadar mati dunia saja. Lemah agama ni masuk neraka. Maka yang lemah dalam perkara agama lebih utama kita tolong lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Menghalang jamaah haji daripada mendengar dakwah Islamiah. Di antara langkah yang diambil oleh pemimpin Mekah ialah menghalang jamaah haji. Ibadat haji ini ibadat yang diasaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebaik saja Mekah dibina, didirikan Kaabah, Ibrahim menyeru manusia mengerjakan haji. Ibrahim berdoa pada Allah Ta'ala. Allah jadikan hati manusia cenderung pada Mekah. Menyebabkan Mekah dikunjungi oleh orang ramai untuk mengerjakan ibadat haji. Pada awalnya mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhir jadi melarat. Jadi semua berhala. Buat patung Nabi Ibrahim. Buat tokoh Nabi Ibrahim. Sembah Nabi Ibrahim. Sembelih korban dekat Kaabah. Ambil darah loma di Kaabah. Tulis syair-syair yang memuji arak, memuji perempuan, memuji hawa nafsu. Digantung dengan Kaabah. Dekat Kaabah. Syair-syair ini. Mereka juga berihram. Ihramnya telanjang bulat. Hak lelaki telanjang, hak puan telanjang. Hanya kuat dah lalu dah ni. Bila kuat dah lalu, maka telanjang belaka. Dalam keadaan tidak boleh mengerjakan perkara salah. Tak boleh ganggu antara satu sama lain. Kononnya begitulah. Ini semua mengaruh. Memuja syirik. Mereka berhimpun di Mekah untuk mengerjakan haji. Bila ramai kabilah-kabilah Arab datang ke Mekah, maka Nabi SAW mengambil peluang berdakwah kepada pemimpin-pemimpin kabilah Arab dan orang Arab yang datang ke Mekah. Memperkenalkan Islam. Ajak mereka kepada la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ikut. Tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Walaupun di zaman jahiliah, Mekah masih terus menerus menjadi kunjungan para jamaah haji bagi meneruskan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam dengan telah mengalami pindaan-pindaan yang terpesong dari akidah tauhid. Kunjungan kabilah-kabilah Arab di kota suci Mekah amat membimbangkan pemimpin-pemimpin musyrikin. Mereka berpendapat mestilah diambil satu langkah bagi menghalang rombongan-rombongan yang datang ke Mekah agar tidak terpengaruh dengan ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Lalu mereka menemui Al-Walid bin Al-Mughirah, salah seorang pemimpin mereka, untuk bermesyuarat tentang apakah yang akan mereka katakan kepada kabilah-kabilah yang datang ke Mekah berhubung dengan Rasulullah SAW. Mereka berhimpun di rumah Al-Walid untuk bincang macam mana kita nak hadapi ni. Muhammad ni akan dakwah, ajak orang ikut dia, nak sekap macam mana.
Al-Walid memulakan ucapannya dengan menegaskan, kamu hendaklah bersepakat, janganlah bertelengkoh dan berlainan pendapat, sehingga bercanggah sesama sendiri di dalam memperkatakan tentang Muhammad. Kita kena pakat molek, kata Al-Walid. Jangan orang ni kata gini, orang ni kata begini. Kena pakat molek. Lalu orang yang hadir dalam majlis itu berkata kepada Al-Walid, beritahulah kepada kami pendapat kamu terlebih dahulu. Apa pandangan kamu? Kita nak kata apa terhadap Muhammad ni? Al-Walid menjawab, kamulah yang lebih dahulu sepatutnya memberi pendapat, supaya aku dapat dengar dan menimbangkannya. Biar kamu cadang nak kata apa ke Muhammad ni. Lalu ada di kalangan mereka mengemukakan pendapat, kita katakan dia itu ahli nujum. Kita pakai kata Muhammad ni ahli nujum. Jangan percaya ketuk nujum. Kerana Nabi cerita tentang hari kiamat, benda yang akan datang. Benda tentang hari kiamat, benda yang akan datang. Tentang pahala, tentang lepas mati, tentang amaran Allah Ta'ala. Menasabah kita letak dia ahli nujum. Al-Walid berkata, tidak menasabah. Demi Allah, tidak sekali-kali dia bukanlah ahli nujum. Kita semua pernah melihat ahli-ahli nujum. Dia bukannya bermentera dan bersajuk seperti ahli nujum. Ahli nujum ni dia japi dulu. Muhammad tak japi apa? Tak japi apa? Tak buat apa? Nak kata dia tok nujum, tak menasabah. Lalu ada pula orang yang mengatakan, mengemukakan cadangan kita katakan dia orang gila. Kita orang gila. Jangan percayalah ni orang gila. Kita kata Muhammad ni orang gila. Berkata Al-Walid, tidak, dia bukannya orang gila. Kerana kita semuanya mengenal sifat orang gila. Sedangkan dia tidak meracau dan meronta seperti orang gila. Nak kata orang gila tak pernah sabar, dia cerdik. Dia pandai. Orang gila ni meronta ni tak. Nak kata gila tak pernah sabar. Ada pula yang berpendapat kita katakan dia penyair. Dia penyair kan dia baca ayat-ayat Quran. Ayat Quran dibaca tu penyair, macam penyair. Jawab Al-Walid, tidak, kerana dia bukannya penyair. Penyair pun tidak, kerana kita semua mengetahui bagaimana ucapan penyair. Semuanya bagaimanakah cara dan kaedahnya. Jelas dia bukan penyair. Yang dibaca tu bukan syair. Quran ni bukan syair. Lalu ada pula yang mencadangkan kita katakan dia itu ahli sihir. Dia ni ahli sihir. Bawa benda-benda pelik. Al-Walid menjawab, tidak, dia bukannya ahli sihir. Kerana kita semua pernah melihat ahli sihir dan sihir mereka. Tiupan dan simpulan yang mereka buat. Sedangkan Muhammad tidak melakukan itu semua. Muhammad tak buat macam ahli sihir buat. Lalu mereka menegahkan Al-Walid, kalau begitu apakah pendapat kamu dalam perkara ini? Kalau tak kena belaka, tak betul belaka, pendapatmu macam mana pula? Tanya Al-Walid. Al-Walid berfikir panjang. Akhirnya ia menegahkan, sesungguhnya demi Tuhan, kata-katanya sungguh indah dan menarik. Segala tuduhan yang kamu sebut itu tidak tepat. Tetapi pendapat yang hampir tepat ialah kita katakan dia itu ahli sihir. Lebih tepat. Katakan dia ahli sihir. Kerana kesan ucapannya seperti sihir. Kerana ajarannya memecah belahkan anak dengan ayahnya. Saudara dengan saudara, suami dengan isteri. Memecahkan seseorang itu dengan keluarganya. Menasabah. Kita ambil orang ni lah. Kita kata dia ahli sihir. Kerana kerja sihir ini suruh orang berbalah. Menasabah. Kita ahli sihir. Mereka kemudiannya pun bersurai. Lalu mereka melaksanakan keputusan itu dengan menunggu di setiap hujung jalan. Setiap hujung jalan nak masuk ke Mekah, kerana Mekah ni dikelilingi oleh bukit. Maka orang lalu kok lorong celah bukit, lurah bukit. Tunggu di lurah bukit jalan itu, memberitahu setiap orang yang lalu supaya jangan terpengaruh dengan dakwah Nabi Muhammad, Nabi SAW.
yang paling kuat menjalankan kerja itu ialah bapa saudara Rasulullah SAW yang bernama Abu Lahab. Hak kuat sekali kerja Abu Lahab. Hak dara Nabi. Hak dara Nabi, bila Nabi dilahirkan ke dunia, dia hak sambut kuat sekali. Sambut hari lahir Nabi. Jangan sambut makhluk kuat-kuat sangat, pergi lawan Nabi pula. Abu Lahab lah tu. Sambut makhluk. Tapi lawan Nabi. Bahkan ia menambahkan ketegasannya yang menyatakan, jangan kamu ikut dia kerana dia itu menyeleweng dari agama dan pembohong. Dia menyeleweng dari agama nenek moyang kita, pembohong. Berhubung dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman-Nya, "Dzarni wa man khalaqtu wahida waj'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azida kalla innahu kana li ayatina anida." Surah Al-Muddathir ayat 11 hingga 16. Tuhan sebut dalam Quran peristiwa ini. Maksudnya, biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku cipta sendiri. Ini Tuhan kata. Biar aku bertindak terhadap orang yang aku cipta sendiri. Aku jadikan dia. Aku jadikan baginya harta benda yang banyak dan anak-anak yang selalu bersamanya. Aku jadikan dia harta banyak. Dia senang. Ada apalah Tuhan kata. Anak dia banyak, pengikut dia banyak, penyokong dia banyak. Dan ku lapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Aku lapangkan rezeki dia. Dia galik lah. Kalau aku tak betul, sesoklah aku ni. Kalau aku tak betul, siapa Tuhan tak cabut lalu harta? Dia berasa. Allah. Tuhan beri kaya, Tuhan beri senang. Pok-pok lawan Islam ni, Tuhan beri senang. Allah. Untuk mengatas dunia. Sila. Kemudian mereka ingin sekali supaya aku menambahnya, sekali-kali tidak, kerana sesungguhnya mereka telah menentang ayat-ayat kami. Ini amaran yang keras daripada Allah Ta'ala kepada mereka yang lawan Islam, yang merasakan menega dia untung, harta dia banyak, pakak dia tinggi, sebab orang latih dia, dengan sebab dia mereka kuat lawan Islam, bagi tinggi pakak dia. Sila. Tuhan kata sila. Silalah. Ini amaran yang keras daripada Allah Ta'ala. Kerja seperti itu tidaklah melemahkan pejuang-pejuang Islam yang yakin dengan kebenarannya. Lantaran Islam itu akan lebih pertolongan oleh Allah. Seterusnya menandakan betapa sulitnya penentang Islam untuk mencipta sesuatu fitnah kerana mereka tidak berada di jalan yang banyak menyeleweng. Begitulah keadaannya orang yang memesong dan terpesong dari as-sirat al-mustaqim, menyimpang dari iman dan Islam, yang berhempah pulas menentang kebenaran sesudah mereka tidak mahu mengaku salah dengan pegangan dan perjuangan yang sesak dan menyesatkan itu. Perkara ini pernah berlaku sebelum Nabi dan di zaman Nabi, seterusnya di zaman umatnya yang meneruskan cita-cita Islam di sepanjang zaman. Perkara ini Allah Ta'ala jadikan berlaku sejak zaman Nabi Adam. Iblis dan pengikut-pengikutnya dalam keadaan yang senang lenang. Zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Lut, zaman Nabi Hud, zaman Nabi Musa dan Nabi Harun, zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, zaman Nabi Zakaria, Yahya, Isa alaihimussalam, termasuk zaman Nabi kita Muhammad SAW. Masa Nabi hidup, termasuklah di zaman kita hari ini yang menyambungkan perjuangan Nabi. Akan menghadapi hal-hal yang semacam ini, menyebabkan mereka yang lawan Islam payah nak ikut Islam. Pasal apa? Kerana Islam ni tak nampak. Tak nampak, dia ayat pahala je. Ayat pahala, janji daripada Allah Ta'ala. Pahala, janji daripada Allah Ta'ala. Tak nampak pun pahala. Tak nampak pun janji daripada Allah Ta'ala. Islam nak menang. Menang bila? Dah kat nak tunggu. Ini. Kerana pandangan dia di atas dunia saja.
Adapun perjuangan mereka yang menentang Islam tu nampak stokor mari. Nampak benda. Nampak dengan mata. Ini kekeliruan yang berlaku sepanjang zaman yang kita kena sedar. Ini adalah ujian daripada Allah kepada mereka yang beriman dan kepada mereka yang tak beriman. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bertindak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka gagal pujuk Nabi, gagal menyebarkan fitnah, mereka berlaku zalim terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah segala tindakan menyekat perkembangan Islam gagal, mereka mengambil keputusan menghalalkan tentangan terhadap batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebarkan fitnah di antaranya seperti yang tersebut di atas. Serta banyak lagi cara-cara yang dilakukan bagi mencemarkan pandangan masyarakat terhadap pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berterus terang menyampaikan dakwah kepada orang yang menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menentang taghut serta meninggalkan kekufuran. Alangkah marah dan kesalnya mereka terhadap kegagalan menentang Islam. Lantaran itu dilakukan tindakan-tindakan jahat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah usaha menyebarkan fitnah tak berjaya. Kata ahli sihir, kata gila, penipu, bohong, semua tak betul berlaku. Kerana tuduhan itu salah. Orang yang pegang dengan Islam tetap dengan Islam. Bahkan orang yang masuk Islam makin hari makin bertambah. Menyebabkan mereka sangat marah. Menurut Al-Bukhari di dalam sahihnya, bahawa Ibnu Amr bin Al-As, iaitu Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anak beraman bin As, seorang sahabat yang faqih, yang alim, pernah menceritakan, pernah pada suatu hari berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Hajar, di Hijr, bukan Hajar, di Hijr. Itu salah aja, di Hijr, yakni Hijr Ismail. Bukan Hajar, Hijr. Berhampiran dengan Kaabah. Tiba-tiba Uqbah bin Abi Mu'aid, bukan Aqabah, Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid laknatullah telah menjeruk leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kainnya. Muncullah ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu ia menghalangnya sambil menegahkan dengan marahnya, adakah kamu membunuh seorang yang berkata Tuhanku ialah Allah? Abu Jahal juga pernah mencuba untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa batu yang besar untuk dihempaskan di atas kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan nabinya, sehingga Abu Jahal laknatullah lari melepaskan batu di tangannya dengan wajah ketakutan. Lalu rakan-rakannya yang menunggu bertanyakan Abu Jahal apa yang telah berlaku kepadanya. Abu Jahal menceritakan bahawa ia telah melihat seekor unta yang sangat besar dan menakutkan sedang membuka mulut untuk memakannya. Peristiwa lain, Abu Jahal akak batu ketika Nabi
sujud atau sebagainya, nak rembah kepala, nak bunuh Nabi. Tiba-tiba Abu Lahab rembah batu lari. Orang tanya pasal apa? Dia kata ada unta besar. Besar luar biasa, dengan muduk nak telang dia. Ini adalah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tidak izin nabinya dibunuh. Kerana Allah nak menyambungkan lagi kerja-kerja dakwah. Ada kalanya Allah Taala izin nabi dibunuh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi-Nabi Bani Israel yang dibunuh. Mati syahid, terus masuk syurga. Ada Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala angkat ke langit. Nabi Isa alaihissalam, dia angkat ke langit. Diselamatkan. Adapun Nabi kita yang diutuskan untuk seluruh manusia, belum habis lagi kerja dia. Maka Allah Ta'ala tidak izin, walaupun siapa saja. Nak bunuh dia dilindungi oleh Allah. An-Nadhr bin Al-Haris berhikayat untuk menandingi Al-Quran. Di antara syaitan Mekah, syaitan ini ialah penjahat Mekah yang melakukan kerja menentang Islam, ialah An-Nadhr bin Al-Haris. Ia mempunyai caranya yang tersendiri, iaitu dengan bercerita dan berhikayat dengan kisah-kisah raja-raja dan pahlawan Parsi, dan dengan dikelilingi oleh peminat-peminatnya. Seringkali ia menutup ceritanya dengan menyatakan apa lagi yang boleh membuktikan Muhammad itu lebih baik daripada cakapnya daripada aku, di mana ia meletakkan Al-Quran itu setanding dengan kisah-kisah dan cerita-cerita purba. Hak ni pula pandai bercerita. Maka dia bawa cerita lah, cerita hikayat, dongeng, Parsi, Rom. Memang suka sangat dengar cerita ni. Dan malam ni tambah dengan filem, dengan drama pula. Samalah. Supaya jangan tengok cerita-cerita Islam ini. Ini caranya. Ini dilakukan oleh An-Nadhr bin Al-Haris. Lalu selepas dia cerita, tengok, wah aku cerita ni sedap. Bukan macam Quran. Ada apa? Ini dia. Berhubung dengan peristiwa ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman-Nya di antaranya yang berbunyi, "Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Surah Al-Mutaffifin ayat 13. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, mereka berkata ini adalah dongeng-dongeng orang-orang dahulu kala. Dia baca ayat Allah Ta'ala, dia kata ini dongeng orang dahulu kala. Ini cara mereka menghina dan mencela Nabi SAW. Dia kata cerita dongeng Quran ni. Padahal Allah Ta'ala buktikan di zaman kita hari ini cerita Quran adalah benar. Masa itu orang tak tengok lagi cerita Fir'aun. Lepas tu baru orang sedar Fir'aun ni ada kesan sejarah dia di Mesir. Betul. Cerita Namrud, orang bertemu kesan Namrud ada di Iraq, di Iran dan di Turki, Syria. Ini kesan Namrud. Betul. Cerita apa lagi? Cerita kaum Ad, ada kaum Ad dekat Ahqab, kaum Samud dekat Madain Saleh. Allah Ta'ala tinggalkan kesan-kesan puak-puak jahiliah yang dibinasakan oleh Allah. Ada pun cerita Nabi Sulaiman, cerita Zulkarnain, Allah Ta'ala tak tinggal kesan sikit pun. Padahal Nabi Sulaiman menakluk dunia, Zulkarnain menakluk dunia yang adil. Tak ada kesan-kesan tak langsung dihapuskan oleh Allah. Ini semua ujian. Allah Ta'ala nak uji. Padahal bagaimana hebatnya Zulkarnain, raja yang menakluk dunia. Lebih hebat daripada Fir'aun lagi kerajaan dia. Nabi Sulaiman yang menakluk manusia, jin dan binatang, mendiri kota-kota yang besar, dihapuskan oleh Allah. Tetapi bangunan Fir'aun, bangunan Namrud, bangunan Ad, Samud masih ada, boleh tengok. Ini semua jadi ujian pada kita. Orang kata cerita dongeng kan hasil Allah Ta'ala buktikan. Uqbah bin Abi Mu'ayth, Al-Imam Al-Bukhari
telah meriwayatkan di dalam As-Sahih, berlaku pada suatu hari ketika Nabi sedang bersujud. Tiba-tiba datang Uqbah bin Abi Mu'aid, meletakkan perut unta di atas belakang baginda. Perut unta yang berlombogan dengan tahi, dengan najis. Lalu ia tidak mengangkat kepalanya, sehinggalah putrinya Fatimah Az-Zahra membuang perut yang cemak itu dari belakangnya. Lalu Fatimah berdoa untuk orang yang melakukan kejahatan itu. Dan Rasulullah SAW pun berdoa juga dengan sabdanya, Allahumma alaikal malak min Quraisy, Aba Jahl bin Hisham, wa Utbah bin Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah, wa Umayyah bin Khalaf. Ya Allah, ya Tuhanku, aku serahkan kepadamu urusan membalas ke atas pemuka-pemuka Quraisy, Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Umayyah bin Khalaf. Dan banyak lagi cara-cara kezaliman yang dilakukan oleh mereka terhadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang boleh dibaca secara panjang di dalam kitab yang besar yang menghuraikan dan meriwayatkan secara tafsil. Wallahu a'lam.